Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini tidak terlepas daripada dakwah dan propaganda orang-orang munafik. Kalau kita sebut benda yang baik-baik ni kita nak tarik orang, kita sebut sebagai dakwah. Tapi kalau benda-benda yang takut terjebak kepada kancah-kancah yang Allah tak redha ni dinamakan dakwah. Dan satu propaganda orang munafik. Siapa orang munafik? Yang amat busuk hati dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah menjadi hadiah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pohon keberkatan majlis ilmu ini daripada Allah Subhanahu wa taala, memulakan kitab baru di Masjid Al-Madaniyah dan dipersetujui untuk kita menggunakan kitab yang santai tapi insya-Allah sampai kepada hati-hati kita yang bicara tentang 50 tanda-tanda ini. Terkadang dia singgah juga di dalam hati kita yang mengaku menjadi orang Islam yang beriman. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi tujuan kita belajar 50 tanda orang munafik bukan untuk menjadi si munafik itu, bukan untuk dihadiri oleh si munafik itu, tapi kita ibarat ada benteng, ada perisai, ada kaedah, ada cara untuk hindarkan sifat-sifat munafik itu sampai kepada diri kita, untuk hindarkan orang-orang munafik pula yang berada di sekeliling kita. Itu niatkan begitu. Jadi Fatihah ini juga kita hadiahkan kepada siapa sahaja kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan berkat doa Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Moga Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan berhimpun semula kita dengan mereka di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di rumah Allah bernama Al-Madaniyah. Masya Allah, hampir juga tak jauh mana dengan Masjid Al-Munawwarah. Kan? Saya ditugaskan seusai TV Al-Hijrah tadi pada tarikh ini untuk berada di sini, dan seperti yang dijanjikan pada kuliah sebelum ni untuk kita menekuni kitab lah pula. Tak adalah kita datang kuliah khas tajuk-tajuk yang tertentu, so macam tidak ada kesinambungan. Namun awal-awal saya minta maaf walaupun berulang kali Kak Syam dah pujuk rayu ustazah semua, sebab janjinya insya-Allah bila datang kita terus kepada sambungan apa yang kita belajar daripada kitab ini. Tapi tak mampu untuk bagi setiap Sabtu ke berapa contoh, setiap Ahad ke berapa contoh, tak mampu sebab kesibukan saya membantu Al-Fawaz Travel untuk lead lah program-program rehlah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, masa saya terikat dengan tu. Contohnya November, Disember, Januari, 3 bulan berturut-turut ni saya kena pimpin jemaah umrah saya. Jadi tak bolehlah, tak mampu untuk bagi tarikh yang tepat. Cuma bila sebut je Ustazah Zaidi Al-Madaniyah, kita akan buka kitab ni insya-Allah. Jadi berapa topik yang kita dapat juga bergantung pada syarah pada keadaan semasa.
Sebab macam hari ni saya lebih fokus kepada pendahuluan. Macam itulah bersama dengan Ustazah Zai ni, bila dia buka kitab baru dia akan baca pendahuluan sekali. Sebabnya saya penulis buku. Saya sangat nak orang tahu apa tujuan saya menghidangkan tajuk buku tersebut ataupun isi kandungan buku tersebut kepada masyarakat. Jadi penulis ada nawaitu dia. Kita kena tahu supaya kita dapat menjiwai. Kita bukan menulis, tapi sahabat-sahabat bila kita tahu apa tujuan dia, apa matlamat dia, maka kita akan sangat menghargai setiap bait tulisan para penulis, para ulama kita ni untuk kita guna pakai dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Maka mengaji ala-ala nak kata mokcik-mokcik marah pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengaji kelas dewasa ni bukan Ustazah nak tanya soalan, bukan ada exam tertentu di hujung tahun, tak ada, tapi nak menjiwai kan, biar kita belajar tak banyak tapi kita dapat masuk dalam minda kita, hati kita. Dapat satu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, terus amal satu. Makna diiktiraf sebagai ilmu oleh Imam Asy-Syafi'i apabila kita ambil satu ilmu, dapat satu ilmu dan kita terus praktik. Tidak dikira dan dinilai sebagai ilmu oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang insya-Allah namanya akan disebut sampai kiamat. Hebat manusia ni kerana gurunya saja lebih 1000 orang. Dan bila dia berguru, dia tak pernah tak beramal dengan ilmunya. Jadi kita tepuk dada tanya iman, jauhnya beza dengan kita. So kita kata aku dah tulis status baik banyak ribu kali dah dalam Facebook, tapi orang tak mention pun nama kita kadang kan. Imam Syafi'i rahimahullah sampai kiamat namanya disebut. Rupanya kerana keberkatan. Ilmu tu dia belajar terus dia buat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam pendahuluan kitab ini, cumanya hari ni saya terlupa bawa kitab saya, kan, sebab hari ni saya ada 6 kelas yang saya aturkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya terlupa, Mujur jaja bawa lebihan kitab. Jadi kalau buku saya tu memang dah lunyai lah dah. Saya dah tanda apa yang saya nak highlightkan untuk permulaan kelas ni. Tapi tak mengapa. Sebab kitab ni dah banyak. Sampaikan kita hari ni untuk makluman yang dalam talian ada 5 TV. Kan? Dia punya pengurus media terlalu ramai hari ni. Ada 5 TV. Jadi maksudnya saya sebut, saya gurau dengan sahabat Haji Yaakob ni. Saya kata dah banyak kali dah ambil video rakaman Ustazah ni bab munafik ni. Tapi sejujurnya saya bukan rekod apa yang kuliah saya yang sebelum ni. Setiap bab tu ada je contoh, cerita-cerita lain, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalam ulama ni kita tak boleh tinggal. Sebab dia ambil ayat Quran, dia ambil hadis Nabi SAW, yang tu Ustazah Zai tak boleh ubah. Tapi di setiap tajuk pertemuan kadang-kadang, Masya Allah, tabarakallah, Allah beri ilham untuk kita berkongsi. Sebab tu dalam YouTube yang paling banyaknya kalau kita Google je ciri orang munafik contoh. Antara yang keluar tu adalah apa yang Ustazah sebut. Sebab dia pernah keluar di radio IKIM masa mula-mula dulu. Mereka minta saya untuk 4 bulan slot tarbiyah tu. Saya kata 4 bulan ni sempat Ustazah khatamkan kitab 50 ciri munafik ni kalau di radio. Tapi sekali jumpa saya himpunkan 4 ke 5 tajuk. Cuma bila di masjid dia lebih detail lagi. Maka biasanya hanya dapat 1 ke 2 tajuk. Maksimum pun dapat 3 tajuk. Dia walaupun kitab ni nipis, makan tahun jugalah nak habis. Okay, lebih-lebih lagi tak tetap minggu keberapa Ustazah boleh datang. Tak apa, yang penting kita start engine. Bukan stop engine. Kan, bila kita dah start, jalan terus. Sampai bila Ustazah nak jalan terus? Sampailah kitab ni tamat atau riwayat kita tamat. Macam itulah sahabat-sahabat, sama ada yang belajar ataupun yang mengajar, pasti akan tamat. Tapi jangan kita stop engine bila mana kita dah start, selagi mana sahabat-sahabat Allah yang beri kita amanah, Allah yang beri kita, Allah yang pilih kita untuk kita mendapat satu ilmu daripada 50 tanda-tanda orang munafik. Are you ready? Itu soalan dia. Kan, aku main semangat lagi ni, jangan semangat di pendahuluan saja. Jadi saya baca satu persatu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini tidak terlepas daripada dakwah dan propaganda orang-orang munafik. Kalau kita sebut benda yang baik-baik ni, kita nak tarik orang, kita sebut sebagai dakwah. Tapi kalau benda-benda yang takut terjebak kepada kancah-kancah yang Allah tak redha ni, dinamakan dakwah. Dan satu propaganda orang munafik. Siapa orang munafik? Yang amat busuk hati. Amat busuk hati. Jadi nak tahu orang munafik ni, dia kena scan hati dia masing-masing. Sebab tu saya kata kitab ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya suka bawa di mana-mana dalam kuliah-kuliah muslimat, sebab dia terus je kita boleh
scan hati kita sendiri, yang mana siapa yang dimaksudkan busuk hati ni, orang lain tak boleh tahu hati kita. Dia ni tudung pendek rasa hati memang busuk ni, yang ni tudung labuh rasa memang hati dia sihat, cantik. Tak ada sahabat-sahabat. Kita belajar ni dengan tujuan, Masya Allah, Ustazah Zai selalu mengakui banyak cara membetulkan hati dan nak sangat mati dengan qalbun salim. Apabila kita berada di penghujung nanti, sahabat-sahabat diangkat sebagai orang yang dimatikan Allah dengan husnul khatimah adalah orang yang mampu membersihkan hatinya daripada busuk hati. Sebab tempat jatuhnya pandangan Allah hanyalah hati. Allah tak tengok pada zahir kita bagaimana. Jadi lepas saja daripada Al-Madaniyah ni, saya berlari ke Al-Munawwarah. Mereka beri pula tajuk mencari damai di hati. Jadi ada kena mengena lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun yang itu bukan pengajian berkitab. Jadi orang munafik diklasifikasikan sebagai orang yang amat busuk hati terhadap kebenaran dan kejayaan Islam. Maka kenapa mereka sakit hati? Sebab mereka tak boleh tengok. Yang peliknya dulu-dulu kita tahu, contohnya dalam peperangan Badar. Mengapa mereka sakit hati sangat kesan daripada sejarah tersebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab dalam jumlah yang jauh lebih sikit, kecanggihan senjata, teknologi pada ketika itu sangat jauh apa yang orang Islam ada berbanding mereka. Maka mereka ini pelik, macam mana boleh berjaya, macam mana mereka boleh memenangi peperangan, macam mana mereka boleh berada di atas, membina daulah Islamiah dan sebagainya. Jadi kita nak belajar, dan mana yang baik-baik tu kita nak tiru dalam kehidupan kita. Orang munafik sentiasa memusuhi Allah dan Rasulnya serta umat Islam. Jadi orang munafik, antara ciri ni belum masuk ciri pertama lagi, tapi dia memusuhi Allah dan Rasul. Maksudnya dia sebenarnya adalah orang Islam. Si munafik ini sebenarnya mengucap 2 kalimah syahadah juga. Dia tahu apa rukun iman, dia tahu apa rukun Islam, dan dia berada dalam kelompok-kelompok masyarakat Islam dan minta maaf sebut dalam pada kita bersusah payah start kereta, ada yang jalan kaki, duduk dalam majlis ilmu ini, terkadang keluarnya tak sebagai orang beriman, na'udzubillah min zalik, takut keluarnya sebagai orang munafik tadi. Jadi sahabat-sahabat, sebab tu belajar kitab ini kita tak sempat pun nak tunjuk tuding jari kita. Rasanya sikap yang ketiga tu orang tu punya perangai, sifat yang ke-15 tu orang tu punya perangai, takkan sempat. Percayalah, itu yang Ustazah Zai rasa. Sebab Ustazah Zai merasakan ini ada ni dalam diri aku, kalau aku tak buang, munafiklah, matilah kita dalam kesesatan itu, na'udzubillah. Jadi tujuan belajar ni, ya Allah, rupanya satu dosa besar, Allah benci, Allah marah, sama macam aku memusuhi Allah dan Rasul kalau aku tak buang sikap ini. Tu ada 50 ciri sahabat yang bila kita belajar, Masya Allah, takutnya. Terima kasih ya Allah, kau pilih aku mengetahui benda ni rupanya amalan orang munafik. Dia juga membenci umat Islam di mana saja sepanjang masa. Kita berjiran dengan orang Islam, patut nak dapat manfaat kebaikan. Tak sedikit di kalangan kita yang saya berjiran dengan orang Islam 30 tahun Ustazah, bermusuh, perangai tak senonoh kadang, tapi saya berjiran dengan non-Muslim ni lebih baik. Saya pergi holiday mana-mana, dia yang pegangkan kunci rumah saya. Kadang-kadang macam tu kan sahabat-sahabat kita jumpa dalam masyarakat. Jadi jangan salahkan Islamnya itu. Sebab agama Islam adalah agama yang paling benar. Siapa yang letak cop mohor ni? Allah. Inna din indallahil Islam. Kalau Allah kata agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam, siapa kita nak menyalahkan Islam itu sendiri? Orang Islam perangai tak betul, nama je Islam. Sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam tu siapa? Sikapnya bagaimana? Terkadang nama je Islam tapi itulah dia orang munafik. Mereka sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan, datangkan ragu-ragu, menghancurkan umat Islam dengan berbagai cara supaya sikap, pemikiran dan ideologi mereka agar dapat dijiwai dan diamalkan oleh umat Islam secara sepenuhnya. Sebab tu kadang-kadang dia memang duduk dalam kelompok kita. Zaman Nabi Muhammad SAW lagi super dahsyat. Kita kata mana ada orang munafik zaman Nabi? Kalau tak Quran tak cerita. Mereka boleh duduk bertausiah depan Nabi, soft paling depan sekali. Ni bila Ustazah cakap macam ni, nyesal aku duduk depan. Ustazah pandang aku ni kan sahabat. Makna zaman Nabi dulu dia duduk paling depan, macam nampak paling tak sabar nak dengar. Tapi antara ciri mereka yang para sahabat nampak,
dia orang yang paling laju tinggalkan majlis ilmu. Kenapa? Sebab dia, nak cerita ni meremang bulu roma. Sebab dia orang yang paling laju-laju, tak sabar nak sebarkan dekat kelompok dia pula. Yang mereka tahu mereka ni memusuhi Nabi SAW. Jadi dia datang ni sebagai tali barut sebenarnya. Kadang-kadang sebab itu Islam ni jatuh bukan kerana orang yang memusuhi Islam, di kalangan orang yang bukan Islam, tetapi orang yang mendakwa dia pun orang Islam juga. Tapi sebab lain-lain, kepalanya lain, warna pilihannya lain, pandangan cara berfikirnya lain, sahabat-sahabat ni kena sangat kita berhati-hati. Sebab tu peranan ilmu ni sangat besar. Mereka dapat dijiwai dan diamalkan oleh umat Islam secara sepenuhnya. Ini ideologi yang macam mana hasil daripada ilmu yang kita pelajari, sehingga menyalahi segala aspek ajaran dan hukum Allah. Kita nak sampai mati kita mengamalkan perkara yang betul di sisi Allah, bukan tergelincir. Sebab kadang-kadang kita rasa kita betul dah, kena sentiasa ingat ni di satu pihak lagi ada satu makhluk bernama Iblis yang memang suka tengok orang yang mengaku Islam ni dia tergelincir, akhirnya berada dalam kesesatan. Dan kita tak mati lagi, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita nampak kan macam mana ya Ustazah, dia pergi masjid tu tapi boleh lari akidah dia macam tu. Ada seorang isteri baru-baru ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, telefon saya nangis-nangis sebab suami dia terjebak dengan ajaran sesat secara dalam talian yang ahlinya beribu-ribu orang. Jadi macam mana nak buat Ustazah? Masalahnya dia bukan dekat Malaysia, dia dekat luar negara. Saya kata, oh hebat sungguh ni guru di luar negara. Dalam negara banyak sungguh guru-guru, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia sebut ni tak betul, tu tak betul. Masalahnya anak dia pula WhatsApp Ustazah. Dulu Ustazah kami tak solat, kecil-kecil ayah yang pimpin kami solat. Anak lakinya kata ayah yang pimpin kami ke masjid. Tapi sekarang apa yang ada dalam minda ayah, dia nak masuk syurga. Dia nak jadi umat Nabi SAW, tapi dia tak solat. Sebab apa yang dia belajar tu, dia kata dengan solat tu belum tentu lagi ke syurga. Jadi anak-anak ni dulu yang tak tahu sembahyang diajar oleh ayah ni sangat sedih lah. Saya tak nak ayah saya masuk neraka. Ayah yang ajar kami sekeluarga solat. Tapi macam mana? Inilah sebab Allah yang maha membolak-balikkan hati. Sahabat-sahabat, perkara ini berlaku. Kadang-kadang paling kita takut dalam rumah kita sendiri. Wa na'udzubillah min zalik. Okay, jadi sebab itu jangan salah faham tujuan kita belajar isi kitab seperti ini. Aku tak nak jadi si munafik tu ya Allah. Aku tak nak didekati oleh orang munafik tu, susah hidup aku. Tak payah jauh sahabat, nanti kita akan belajar bab dengki. Kan orang yang hasad ni dalam kitab ni, kalau dia datang dalam hidup kita, dia takkan boleh tengok kita naik. Dia nampak je kita nak naik, dia tarik bagi jatuh. Nampak kita naik, tarik bagi jatuh. Macam-macam cara. Jadi jangan ada dekat. So kalau kita tak nak orang macam ni dekat dalam hidup kita, kita jangan ada ciri tersebut. Barulah kita faham apa tujuan kita belajar kitab ini. Tapi kalau nanti yang tak datang hari ni, tiba-tiba kita dah sampai ciri ke-18. Sebab tajuk ni bila kita baca bunyi negatif je semua kan. Makna dia suruh putuskan silaturahim. Ada antara dalam bab tu dia suruh sebarkan keburukan, simpan sembunyikan kebaikan. Kan pelik. Jadi kita baca tajuk, sesat Ustazah ni. Jadi setiap kali kuliah saya akan bagi tahu, kita belajar ni bukan nak jadi orang munafik itu. Secara umumnya, ni baru kita nak masuk. Perkataan munafik dalam istilah agama ialah seseorang yang memperlihatkan keimanan pada zahirnya. So tak pelik dia duduk dalam masjid yang sama, dia berpakaian macam orang Islam yang sama, bahkan dia bersyahadah yang sama. Tak pelik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi hatinya menyembunyikan kefakiran. Zahirnya dia memperlihatkan keimanan, tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Menurut Imam Nawawi, apabila orang beriman mempunyai atau menyerupai sifat-sifat munafik, maka ia disebut nifaq, iaitu melahirkan sesuatu yang menyalahi keadaan hatinya. Sebab tu zaman Nabi SAW disebutkan seperti nama-nama munafik yang besar, Al-Walid Al-Mughirah. Dia macam dah nak terima dah Muhammad ni betul, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bila Nabi Muhammad bercakap ni, orang boleh tunduk. Mereka boleh memikirkan, betul dah apa yang Muhammad ni cakap, bukan biasa-biasa. Ternyata bukan daripada lidah Nabi manusia biasa ni, bukan daripada lidah Muhammad. Sedangkan Muhammad tak dapat pelajaran tinggi dan utama macam mereka pun. Tapi bila dia bercakap, macam semua orang boleh tunduk. Apa rahsia? Sihirkah ini? Tu mereka tuduh Muhammad ni sebagai tukang sihir. Mereka tuduh Muhammad ni sebagai kadzab, penipu besar.
Tapi jauh di dasar hatinya ada yang menerima. Ada orang yang dah mula nak terima, tapi sebab dia kata pasal apa Muhammad yang dipilih? Anak yatim tu miskin pula. Jadi dengki dia tu menyebabkan dia terjebak dengan kalangan orang-orang munafik. Jadi syaitan duk seronok, kan hembus lagi. Bagi kita ada tambahan-tambahan lagi sifat munafik ni. Sebab tu sangat penting bagi ustazah bila kita belajar, kita akan koreksi diri kita sendiri. Justru itu jika seseorang Muslim, kita lah orang Muslim tu, yang mempunyai sifat nifaq, semoga bukan kita, sedangkan ia tidak menyedarinya, kita tak sedar pun kita ada sifat munafik itu, maka kemungkinan berlakulah percampuran antara kekafiran dan keimanan di dalam hati dan jiwanya jika tidak diiringi dengan penyesalan dan memohon keampunan Allah. Ya Rabb. Meremang duduk rumah. Yang baru-baru sampai ni kalau perlu kitab bagi tahu ya, sebab kat depan ada kitab. Jaja mungkin boleh duduk kat belakang. Masya Allah. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah mengaku Islam. Mudah-mudahan doalah banyak-banyak kita orang Islam nak masuk di kalangan orang-orang beriman, nak hidup dengan iman ini, nak mati dengan iman ini, nak masuk ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita belajar, umur kita dah 40-an, 50-an, 60-an, kadang baru kita nampak munafik rupanya aku ni selama ni. Maka sahabat-sahabat, sebab itu kita disuruh memohon keampunan, taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tak perbetulkan, kita akan menjadi manusia yang penat dengan apa yang kita buat. Kerana apa? Bila banyaknya ciri munafik ni, kebanyakan dia silap dalam bermuamalah dengan orang Islam lain. Maknanya sepatutnya sahabat-sahabat, apa yang keluar di lisan kita, itulah apa yang ada di hati kita. Tapi berapa ramai orang yang menyebutkan, oh Ustazah, dia tu mulut dia jahat tapi hati dia baik. Ramai ni orang yang macam gini kan. Ternyata sahabat-sahabat, Islam mengajar kita apa yang baik di hati akan terzahir baik pada lisan kita, pada seluruh perbuatan kita. Tapi kalau ada perbuatan yang jahat, hatinya tu bermakna belum betul-betul baik. Masya Allah. So kita faham melalui Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai orang-orang yang beriman, nak tegur, nak cakap pasal orang munafik, Allah sebut hai orang-orang beriman. Sebab kalau Islam biasa-biasa, biasa je untuk cenderung kepada munafik. Tapi kita orang Islam yang nak upgrade diri kita kepada menjadi orang beriman. Kita tak nak mati sebagai orang munafik, apatah lagi orang kafir. Jadi wahai orang beriman, kalau kita tak faham keseluruhan maksud pun, Ustazah Zai selalu cakap, rasakan ayat ni Allah tuju kat kita. Allah tuju dekat kita sebab kita nak hidup dengan iman, nak mati dengan iman, nak masuk ke syurga bersama orang-orang beriman. Jadi tolong bergetar hati kita bila kita baca ayat-ayat macam ni. Apa Allah nak pesan ke aku ni? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang betul. Wa qulu qawlan sadida. Lidah kena tepat. Sahabat-sahabat, seminggu ni rasanya lah saya akan bercakap benda yang sama je. Sampailah tarikh 19 November. Ada apa ya Ustazah 19 November? Contohlah, sebab dia bukan kebetulan sahabat-sahabat. Saya percaya, saya selalu share dengan sahabat saya Jaja. Saya kata, kau tahu dah, Ustazah pergi dekat Langkawi baru ni, orang A tanya soalan macam ni, kemudian datang orang B tanya soalan macam ni, tak ada kena mengena tau. Tapi buat Ustazah muhasabah fikir, apa Allah nak tunjuk pada Ustazah ni? Semalam orang tanya soalan macam ni, kena pula ke dia punya ada link ni? Tak. Sebenarnya Allah nak suruh kita rujuk lagi. Maksud Ustazah, contoh, dalam perjalanan rehlah saya 25 Oktober sampai 28 Oktober, bermula 25 Oktober tu kami 200 orang berkumpul di atas puncak Menara Al-Usta, daurah kitab 40 hadis jalan ke syurga. Dalam salah satu hadis yang Nabi bagi tahu kita buat ni masuk syurga, kita buat ni masuk syurga, ada satu hadis yang Nabi bagi tahu, jangan terlibat dengan tipu dan suka kepada pertengkaran.
Jadi sahabat-sahabat, kita nak masuk syurga, Nabi bagi tahu kita lidah ni jangan menipu. Yang kedua, jangan terlibat dengan pertengkaran. Jadi kaitan selepas tu, Masya Allah orang tanya, Ustazah saya rasa dianiaya, saya rasa ditipu contoh. Macam mana kita nak bagi tahu aku ni nak syurga ni? Nabi bagi tahu lidah jangan menipu. So maksud saya sahabat-sahabat, tak ada apa-apa makna kecuali wallahi sebagai orang beriman tolong yakin. Matlamat kita, puncak kejayaan sebenar apabila kita dimasukkan dalam syurga. Hari ini kita berada di tahta utama nombor 1, apa pun kita belum berjaya selagi kita belum dimasukkan dalam syurga. Jadi kalau kita dalam musim-musim begini adalah orang yang bakal diundi, tolong jangan guna lidah dengan menipu. Noktah. Faham ya? Jangan menipu. Sebab kamu takkan syurga. Yes, aku dapat kedudukan tu. Tapi kalau kamu menipu, akhirnya kejayaan kamu bukan di syurga. Kesian. Itu orang yang bakal diundi. Confirm lah bukan kita. Walaupun saya calon PM selamanya. Puan Muzayyana kan. Jangan marah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya betul Ustazah bertanding kan. Subhanallah. Saya seronok sebab apa, suami saya lah paling bahagia sekali. Bila parlimen bubar kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang abang rasa berdosa macam mana ni, kenapa resah sungguh dia. Sebab kita nak bawa 40 hundi keluar daripada negara kita ni, nak buat umrah. Allah Tuhan, tanggungjawab ni kita. So dia rasa bersalah. Sebab masa tu tak dapat tarikh lagi kan. Tiba-tiba dah dapat tarikh 19. Alhamdulillah ya abang, ni lebih-lebih lah macam awak pula nak bertanding. Tak, sebab kita rasa macam okey, semua jemaah kita ni nanti sempat balik 14 November. Tarikh nak menentukannya 19 November. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, biar pilah mereka balik kampung masing-masing. Mereka nak pangkah apa. Yang penting abang tak rasa bersalah ni bawa lari 40 orang daripada Malaysia. Tu maksud dia. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi okey, faham. Sebab kita tahu sahabat-sahabat ini pun juga ada dalam agama. Jadi jangan menipu wahai kamu yang nak merayu undi. Tu je. Dia ikutlah salah seorangnya suami kita. Balik ni kita pesan-pesan lah. Yang kedua, kita yang nak mengundi, tolong jangan terlibat dengan pertengkaran. So pertengkaran ni kadang balik kampung besok, hari ni hari Minggu ni balik kampung, gaduh dengan ipar semata-mata hal ni. Hal bakal 19 November ni kan pelik sahabat-sahabat. Kan ada orang dah tak nak pergi masjid dah. Sebab masjid tu colour yang aku takkan sokong. Contoh kapet dia. Pelik dah sahabat-sahabat, bertengkar. Dah apa kes kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi nak ceritanya, apa yang Nabi pesan kat kita tu sikit pun tak ada kecenderungan politik. Nak pangkah tu, pangkah ni, tak ada. Tapi bahawa kita berfikir. Kalau mu menipu, jauhlah kamu daripada syurga. Kalau kamu yang nak memilih ni sibuk dengan pertengkaran, maka Nabi dah ajar kita dalam banyak tempat. Tolong kalau kita tak mampu untuk mengharmonikan, mendamaikan, pilihlah untuk diam. Betul kan? Aku nak cakap juga ni sebenarnya ni. Tapi kenapa kita diam? Sebab kita tak nak terlibat dengan pertengkaran. Balik kampung orang tanya 19 November apa? Undi adalah rahsia. Senyap dah lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa pula kita nak tahu orang ni pantang kita usik sikit, jangan dijolok sarang tebuan. Kau balik kampung lagi 19 November parang depan pintu. Oi, na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu TV Ahli Hijrah pun tadi sibuk. Ustazah nak tanya ni, 19 November Ustazah patut bersiaran, Ustazah ada tak kat sini? 20 November Ahad kan? Adalah, kenapa? Kok lah Ustazah balik kampung, Ustazah gundi kat keramat nak balik kampung, apa ke bendanya? Jadi maknanya sahabat-sahabat dia, sebab ustaz-ustaz lain dah bagi tahu minggu tu dia orang tak ada, faham? Jangan bergaduh, jangan bertengkar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau tengok TV Al Hijrah pagi tadi, diceritakan suratul Baqarah ayat 216, Allah yang suruh berperang. Maknanya benda-benda macam ni ada dalam Quran untuk menegakkan agama Allah. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, senjata apa yang kita nak guna? Jadi saya nak sebut benda ni sahabat-sahabat, kita ada kaedah, ada cara untuk mengharmonikan, mendamaikan. Hiduplah dengan aman damai walaupun semua kita hari ni datang dengan kala yang pelbagai. Faham ya? Kita sayang, kesian sebab di sana ada satu pihak yang bertempik, bertepuk. Orang Islam pakat bergaduh ni. Orang Islam pakat belaga kepala ni, pakat berdarah di sana sini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong kita ada panduan. Panduannya adalah Quran. Ambil lagi kalimah yuslih lakum. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, niscaya diperbaikinya, diterimanya amalan kamu dan diampuninya dosa-dosamu. Bila mana orang beriman, bertakwa kepada Allah dalam urusan apa pun takwa, takut kepada Allah.
Mudah-mudahan termasuklah yang tadi Ustaz Azwan suami saya kata, kita nak bawa keluar 40 hundi ni contoh. Kenapa dia yang bertanding? Takut sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila ada nilai takwa, kita dalam bidang apa pun kita nak ikut perintah Allah. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala akan niscaya diperbaikinya, diterimanya amalan kamu dan diampuninya dosa-dosamu. Sebab apa? Sebab kita bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita bercakap perkataan yang betul. Saat kita bercakap betul tu, kita tak tengah solat taubat pun, kita tak sedang bersedekah pun, kita tak sedang berdoa ampunkan aku ya Allah, tapi Allah sedang gugurkan dosa. Hanya kerana setiap kali mu nak menipu, mu cakap Allah tak suka aku menipu ni, maka kita tukar kepada benda yang betul. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Niat kita nak dengar cakap Allah, nak ikut kata-kata Nabi, cakap yang betul walaupun pahit. So ketika itu Allah menggugurkan dosa. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab tu kalau kita faham maksud tarbiyah Allah dalam mesej-mesejnya melalui Quran, okey, faham Allah hanya nak aku cakap benda betul ni, walaupun sakit, walaupun kadang-kadang kita ditempelak dengan kebenaran itu. Barang siapa yang mengikut Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang besar. Sebab tu dapat duduk di atas kerusi, di atas tahta, belum kemenangan lagi sahabat-sahabat. Tapi siapakah orang yang betul-betul faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang besar. Nampak macam tak menang, tapi di sisi Allah dia sangat menang. Kerana apa? Dia mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang paling tepat. Tapi dunia hari ini dikelabu asapkan dengan menang apa ke bendanya Ustazah. Bukan dia yang duduk di atas tahta. Jadi menang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong faham. Faqad faza fawzan azima. Jadi kita nak belajar kitab 50 tanda munafik. Jangan lari ke luar pula. Ustazah ni nak ngajar sempena politik lah ni, sempena PRU lah ni. Dah kena pula pada ayat ni. Sebab apa sahabat-sahabat? Buat akal kita berfikir, akal yang sempurna. Saya sayang seluruh saudara-saudara Islam kita, janganlah bercakaran. Tak payah dalam bab parti politik lah. Kejap lagi ni kalau Masjid Al-Madaniyah pilih kuih seri muka contoh, boleh kita hentak-hentak kaki, tak nak seri muka, nak karipap juga. Karipap juga suka hati AJK lah, nak hidang apa kat kita. Yang kita nak sangat karipap, pergi balik pergi beli. Banyak bawah-bawah payung tu jual lebih karipap. Kita selamanya takkan boleh pusing kepala orang untuk sama dengan kita. Tak mungkin sahabat-sahabat. Tapi tolong matlamatnya adalah faqad faza fawzan azima. Nampak macam kalah di dunia, tapi aku takut aku dalam nak memburu kemenangan ni, aku tak ikut Allah dan Rasul. Simple kan? Tapi kita yang buat susah. Baik. Landasan hidup orang munafik adalah kekafiran. Dia duduk dalam kelompok Islam, tapi sebenarnya dia sedang menuju kepada kekafiran. Rasa pengecut dengan menyembunyikan kekafirannya. Dia tak nak orang Islam tahu kalau dia ni dah mula meninggalkan ajaran-ajaran Islam, bahkan sebenarnya dia sedang menuju kepada cara hidup kafir. Ni kalau saudara-saudara kita, kalau jiran-jiran kita, contoh kawan-kawan pejabat kita, contoh yang non-Muslim, baca ni, mereka boleh perlekeh je kita sahabat. Maksudnya apa? Landasan hidup orang munafik adalah kekafiran. Rasa pengecut dengan menyembunyikan kekafirannya. Mereka yang belum Islam tu akan kata, yang lebih pengecut lagi kat pejabat aku tu orang yang mendakwa Islam tu lah. Yang banyak menipu bos, yang banyak klaim benda yang tak sepatutnya, tu semua orang Islam lah tu. Apa kita nak jawab sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sedangkan kita diajar dalam kitab, jangan ikut perangai mereka. Sebab kalau kita munafik, sebenarnya kita dah hidup dalam landasan kekafiran itu. Kan? Sebab tu ada orang yang kata pada saya, Ustazah, macam mana ni kan orang kafir sebenarnya nampak lebih baik. Tapi Allah suruh pilih yang Islam. Sebab sebenarnya sahabat Islam tak pernah mengajar kejahatan. Tapi orang Islam itu sendiri sudah silap dalam memilih kiblat. Faham ya? Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pura-pura beriman. Jumpa orang beriman, mereka pura-pura beriman. Tetapi ternyata dalam hati dan jiwa mereka penuh dusta dan palsu semata-mata. Maka soal hati ni, jiran kita tak tahu. Hatta suami yang tidur sebantal dengan kita tak tahu. Suami tahu tak yang besok pagi kita ada nak menipu dia? Tak tahu. Sama dengan suami menipu kita, kita tak tahu. Tapi Ustazah, saya ni isteri solehah. Saya tengok suami saya bercakap pun saya tahu dia menipu. Kemain sahabat-sahabat kadang-kadang kalau ngadu kat Ustazah. Siap klaim dia isteri solehah.
Tak ni dinafikan. Ibu, ayah, kalau kita nampak anak-anak kita bercakap, kadang getaran hati kita tu kan, saya rasa anak sini bohong lah Ustazah, tak solat lagi ni. Tu yang saya geram bila dia masuk dalam bilik tu, saya sanggup tertonggeng-tonggeng mintai bawah pintu tu. Tak nampak dua tapak kaki dia tu. Mak saya dulu kecil-kecil kami sampai macam tu tau sahabat. Seorang abang kami macam tu kan. Dia ambil uduk, dia masuk bilik, rupanya dia tidur. Kan memang sampai sekarang macam tu. Mak kata kau jangan nak tipu mak. Mak tahu kau belum sembahyang. Dia kata macam mana mak tu boleh tahu tak sembahyang? Mak intai kau tadi bawah tu. Mak boleh tahu mana anak yang kena intai, mana anak yang tak payah intai. Cara cakap pun mak tahu, hebat. Isteri, jadilah isteri yang baik, insya-Allah akan ada satu rasa ni sahabat-sahabat, dan tak payah sibuk-sibuk buka handphone dia. Lagi buka handphone lagi sakit hati. Saya dah dapat bukti ni Ustazah, dekat handphone dia tertulis, itulah akak sakit hati, makin kurus. Sibuk tengok handphone pasal apa? Tak payah tengok handphone satu persatu, tu yang tak sempat datang masjid sekarang ni. Allah akan tunjuk. Betul lah Ustazah, dengan tahajud saya tiap malam, toing, tiba-tiba laptop dia tertinggal. Terbuka, saya nak tutup, entah macam mana, pap, terkeluar semua gambar-gambar yang disimpan dalam handphone. Muslimat Al-Madaniyah, ini kisah benar tak? Ini meremang bulu roma saya. Tak payah nak pergi, ada yang sampai beli chip apa entah sembunyi bawa kerusi suami, nak dengar perbualan dia dengan girlfriend dia tu, cerita. Ui, mahal tak kak benda tu? Mahal Ustazah. Dalam hati cakap, bang rasa macam nak beli juga, boleh tahu abang sembang apa. Tak payahlah sakit otak kita sahabat-sahabat. Tapi kalau Allah nak tunjuk, dia dah mula ada masalah ni, saya kata tahajud jangan tinggal kak. Ada jawapan nanti di sana. Tu yang kes betul-betul. Dia tertinggal laptop, kan dia nak tutup, niat baik nak tutup laptop ni, pap, keluar semua gambar. Tak tahu Ustazah macam mana, saya pun tak tahu, padahal ada password tu. Jadi bukti apa lagi saya nak cari Ustazah? Semua depan mata, dan suami saya pun terduduk, dah tak tahu nak kelentung macam mana. Depan mata Allah tunjuk. Masya Allah Tuhan. Ini semua antara lebih 20 tahun dakwah yang saya jumpa. Maka Ustazah Zai selalu kata, tak payahlah kau sibuk-sibuk nak korek-korek. Perbetulkan diri kau, ibadah dengan Allah, Allah akan tunjuk segala. Dan kita tak sempat untuk semua itu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Landasan hidup orang munafik adalah kekafiran, rasa pengecut dengan menyembunyikan kekafirannya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pura-pura beriman, tetapi ternyata dalam hati dan jiwa mereka penuh dusta dan palsu semata-mata. Orang hidup dalam palsu, dalam dusta ni sahabat, dia penat. Selama mana dia nak menipu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan lama. Akhirnya akan pecah tong juga. Maka buatlah benda yang benar. Dalil orang Melayu pun macam tu kan, berani kerana benar. Pasal apa kau berani sangat buat tu dah? Aku tak takut apa. Sebab apa sahabat, dia buat benda yang betul. Maka orang yang jiwanya tidak merdeka sebenarnya adalah orang yang banyak menipu. Dia sedang menipu dirinya sendiri, dia sedang menipu Tuhannya. Siapa dia untuk menipu Tuhannya? Berani sebab Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Orang mungkin tak tahu, kita cakap main manis lagi orang tak tahu, sahabat, orang mudah percaya. Tapi kamu berani ke hidup macam tu sebab Allah tahu sampai ke dalam dada kamu. Itu dalil yang saya baca tadi. Pada hakikatnya orang munafik lebih merosak dan lebih jahat daripada orang kafir, walaupun mereka sama-sama hidup dalam kekafiran. Sahabat, kadang-kadang musim-musim macam ni orang tanya, Ustazah nak pilih yang Islam ke nak pilih yang kafir? Kan soalan. Saya pun jadi lemau je nak menjawab. Kan bolehkah kita jawab? Jangan pilih yang munafik lah Kak, senang. Masalahnya tak tahu siapa yang munafik ni Ustazah. Memang tak tahu. Lagi-lagi musim macam ni tak tahu siapa yang munafik. Maka dalam pada kita baca ihdinas siratal mustaqim, bukan saja minta tunjuk jalan yang lurus, nun nanti di sana di atas titian sirat lancar. Tapi ni ya Allah, aku nak pangkah ni tak tahu pangkah yang mana ni Allah. Contoh, kan? Boleh tak Ustazah beramal dengan ihdinas siratal mustaqim? Dah akak tak apal benda lain, akak nak pergi tempat mengundi tu akak baca dah banyak-banyak ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa sahabat? Tunjukkan. Ada pula yang tanya, Ustazah, kalau suami kita cakap kalau awak pangkah selain daripada A, jatuh talak. Ada sampai macam tu, pelik-pelik sungguh. Jadi akak buat je lah ihdinas siratal mustaqim. Toeng, tiba-tiba masa nak pangkah tu terkelain pula. Akak macam hilang ingatan sekejap kan. Allah boleh buat sahabat-sahabat.
tanpa niat, kan tiba-tiba toing terpangkah yang lain. Jadi sahabat-sahabat, kita jangan beratkan sangat kepala kita lah kan dengan perkara-perkara macam ni. Allah sebenarnya yang memilih untuk kita buat pilihan. Faham ya? Dengan siapa? Dengan orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ada orang stres dia ustazah bagi kuliah macam ni. Ustazah ni pasal apa ni? Kan? Saya tak tahulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita tak boleh lari. Kita hidup pada saat ini. Kita hidup pada musim begini. Saya kesian kalau orang bergaduh semata-mata sebab nak pilihan raya. Saya kesian kalau jiran bermasam muka semata-mata nak pilihan raya. Hidup ni sebenarnya hari-hari adalah hari raya, kan? Kita raya je lah kan. Kita jumpa jiran kita, kita bahagia. Kita jumpa adik-beradik, kita bahagia. Tapi dekat pilihan raya orang ramai bergaduh. Pelik. Orang sampai tutup gerai, tutup kedai. Pelik sahabat-sahabat. Hatta orang meniaga kecil-kecilan dia bakar kedai dia. Pasal apa bakar? Sebab dia letak bendera berkibar-kibar. Sakit mata saya ustazah. Bakar lagi bagus. Ya Allah, pelik sungguh. Apalah ya Allah Tuhan, kan? Saya kelakar sungguh orang macam ni. Minta maaf sahabat, kena sebut juga. Semoga bukan kita. Orang munafik amat licik dan dapat menipu dan menyesatkan orang-orang beriman. Dapat menyesatkan orang-orang beriman. Mereka mempunyai ideologi dan matlamat yang tersendiri untuk memperdayakan umat Islam agar menyimpang dari segala kebenaran. Ni sikap orang-orang munafik. Sebab tu mereka boleh buat sampai ke tahap zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan tak ada lampu macam kita sekarang ni. Jadi zuhur, asar, mereka sembahyang betul-betul belakang Nabi. Sebab amalan dia tu untuk Nabi tengok. Nabi tahu ni aku duduk sekelompok dengan Nabi. Tapi bila isyak dengan subuh, mereka tak ada. Kalau kupi pun bukan Muhammad nampak. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Makna dia buat tu untuk diangkat, dijulang, dipuji oleh manusia. Hari ni tak wujud lagi macam tu. Sebab Pak Imam duk pakat buka lampu. Mana orang tu tak nampak muka kan? Memang tahu dah. Tapi hatinya siapa yang tahu? Allah. Ni yang kita belajar kitab ni bagi saya sangat indah. Kita tak sempat nak tuding tu munafik, tu munafik. Tak sempat. Sila hari bulan jari tu tunjuk diri sendiri. Allah Tuhan, munafik aku ni, macam mana aku nak mati kalau aku ada sikap macam ni? Ini indah sahabat. Rasa ni akan mendorong kita untuk perbetulkan diri sendiri. Untuk mengenal tanda-tanda orang munafik dapat diketahui daripada keterangan Quran dan Sunnah dan bukannya daripada hasil penilaian atau ditentukan oleh pemikiran akal manusia. Sebab tu kita tak boleh mengklasifikasikan orang melalui pakaiannya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak cakap macam ni pun bahaya juga sebab live ni. Sebab apa? Sebab ada orang pagi tadi punya TV Al-Hijrah dalam tadabbur ayat, DJ pula apa, pengacara Farah tu kata kan, sahabat-sahabat, orang kan selalu sebut kebetulan, kalau, seandainya, kan macam-macam. Jadi ada orang yang dah kalau Allah pilih aku jadi ahli neraka, dah memang neraka lah tempat aku. Apa aku jadi orang baik lagi? Pelik sungguh sahabat tu, sebab kena mengaji. Kan? Tak payah sibuk-sibuk nak suruh saya pakai tudung. Allah dah takdirkan saya jadi manusia tak pakai tudung. Nak buat macam mana lagi? Allah kesian. Kena banyak mengaji. Yang dah berlaku itu takdir. Dia berlaku atas apa sahabat-sahabat? Atas usaha kita. Sebab apa kita jadi macam tu? Dan kau memang main tepi longkang, memang tak pelik lah kalau kau jatuh dalam longkang. Jadi mak ayah bising, jangan main tepi longkang. Kan sebab mak ayah ni dah banyak pengalaman. So Quran datang, jangan buat begini, nanti kau akan dihumban ke neraka. Tapi kenapa nafsu kita ni suka ikut jalan-jalan ke neraka? Sebab modalnya tak tinggi mana. Kan? Bila kita ikut jalan-jalan yang dicintai nafsu, katanya para ulama, itulah yang memudahkan kita untuk ke neraka. Jadi bila kita terjebak kepada perkara yang disukai oleh nafsu, sahabat-sahabat, cepat-cepat patah balik kepada kita nak buat sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Boleh dapat ke ustazah? Boleh dengan ilmu. Sebab akal kita masih berfungsi. Sahabat-sahabat, akal kita masih berfungsi. Masya Allah, saya sekarang diuji kan. Bapak saya dah semakin uzur, semakin lemah. Apa yang saya sebut dengan adik-beradik saya? Bapak dah kembali kepada kanak-kanak. Subhanallah, katilnya tu kita tukar. Dulu mak saya kena stroke, saya pun belilah katil macam hospital tu. Pindahkan bapak daripada katil dia yang selesa tu, pindah kepada katil yang berpagar tepi. Pasal apa? Pasal kita dah cakap, jangan menggelongsor ke bawah, jatuh nanti. Betul-betul jatuh sahabat. Sebab dia dah tak boleh, macam budak kecil, dia rasa macam nak merangkak, dia merangkak lah. Kan, jadi kalau kita tak halang dia macam tu, ini syukur duduk dekat rumah pak. Kalau kat hospital, doktor, nurse ikat
Ikat tangan kaki ni. Kita tak sampai hati nak tengok macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So apa saja yang boleh selesa. Sebab dia dah tak faham dah. Kenapa tak boleh turun daripada katil? Caranya tu dah tak betul sebab kaki dia dah tak boleh berdiri dengan elok. Jadi Masya Allah, apa yang kita lalui hari ni, bersyukurlah kerana Allah masih beri kita akal yang sempurna. Bila akal dah tak sempurna, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh bertindak seperti mana yang Allah perintahkan kepada kita. Maka pemikiran akal manusia yang mungkin sebahagian daripada tanda-tanda itu nampak dalam pergaulan atau akhlaknya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut kalimah an-nifaq, kalimah munafik ini sebanyak 37 kali dalam berbagai surah. So ulama sebut bila banyak kali Allah sebut benda ni benda yang kita perlu bagi perhatian. Ramai di kalangan orang Islam yang akhirnya mati sebagai munafik. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu kaum muslimin hendaklah sentiasa berhati-hati dan waspada menghadapi mereka, menghadapi golongan munafik ini, serta berusaha menyingkirkan segala macam tipu daya mereka yang merosakkan martabat dan sahsiah umat Islam. Allahu Akbar. Cukup sahabat-sahabat saya baca setakat itu. Nanti di rumah tolong baca lagi sampai ke akhir pendahuluan. Sebab apa yang saya nak baca akan datang ni ada dalam buku 50 tanda-tanda orang munafik yang pertama. Baru masuk pelajaran kita hari ni ketika kita lagi 5 minit je masa nak habis. Macam itulah mengaji dengan Ustazah Zai. Sebab pendahuluan dia sangat penting. Tapi lepas ni Ustazah tak baca dah pendahuluan tu. Okay? Jadi siapa-siapa yang datang, pelik ni Ustazah ni ngajar nak jadi orang munafik pula. Kita jadi duta untuk membetulkan kepada mereka. Bila dah kenal ni mudah sahabat-sahabat. Kebanyakan kita ni mengaku kenal tapi tak lahir rasa cinta. Sebab sebenarnya kita tak betul-betul kenal. Rabiul Awal berakhir kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah berakhir. Adakah berakhir cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, berulang saban tahun. Kalau mulai tahun ni maulid tu hampir setiap hari di mana-mana kita dengar. Perlu ke Ustazah? Saya nak kata tak perlu pun memang perlu kak. Kenapa saya kata perlu sahabat-sahabat? Sebab di dalamnya ada qasidah, di dalamnya ada tausiah sirah tentang Rasul. Kalau tak majlis macam ni kat mana pula kita nak dengar? Sedangkan dakwah dalam handphone kita ni hari-hari. Idola itu, artis ini, luar negara, dalam negara. Anak-anak kita, wah bestnya. Cuba kita selitkan, share link-link sirah tentang Rasul. Kita ada hero yang lebih hebat sayang, cubalah baca supaya mereka kenal. Tu sebab Allah Muhammad dah mati, buat apa nak dengar cerita pasal dia? Mat kilau tu mati, hang pada ikut je. Contoh macam tu lah sahabat. Jadi nak ceritanya kita kadang-kadang tak ada rasa cinta, tak rasa nak ikut. Tapi bila cerita pasal satu-satu kan nak ceritanya, semua pakai tanjak, semua belajar bersilat. Macam hidup balik orang tu. Sebenarnya kita nak mencintai Nabi sampai ke tahap itu. Agak-agak boleh tak sahabat-sahabat? Okey, aku nak buat benda ni. Nabi suka macam mana? Cari rujuk. Kalau kita ada rasa sampai tahap tu, ni tadi ni, aku ni nak menipu ni, nak bertengkar ni, tapi Nabi tak suka. Kan kita jadi anak, kalau saya lah, saya tak tahu orang lain. Kan kita buat apa pun, mak aku tak bagi, aku tak nak ikut engkau doh. Budak-budak macam tu cakap kan. Tak nak ikut engkau doh, siapa lah jadi doh pula. Pasal mak aku tak bagi, kalau mak aku tahu mati aku macam tu kan bahasa dia. Maknanya dia takut mak ayah dia marah. Kita takut Nabi tak bawa kita melangkah masuk dalam syurga. Nabi tak suka aku menipu ni. Nabi tak suka ni aku bertengkar dengan orang ni. Walaupun ada kekuatan nak bertengkar, no, Nabi tak suka. Sampai tahap macam ni lah sepatutnya rasa cinta itu. Tapi kita belum sahabat. Kita sebut selawat pada Nabi, kita cinta pada Nabi. Tapi yang Nabi tak buat tu kita tetap buat. Jadi salah siapa? Adakah kita dalam neraka, na'udzubillah min zalik? Salah Allah lah ni. Sedangkan Quran cerita nanti orang-orang yang dihumban dalam neraka akan datang satu makhluk bertanya, "Hey, pasal apa hang duduk dalam ni? Tak ada siapa akan bagi peringatan kat hang." Orang neraka cakap, "Ada, tapi aku yang tak mau ikut." Faham sahabat-sahabat? Maknanya ada, kita je yang tak nak dengar. Kita je yang tak betul-betul cinta. Maka ciri munafik yang pertama, jom kita buang jauh-jauh dari diri kita. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hari ini kita mula dengan pendahuluan, kita tutup dengan topik yang pertama daripada kitab ini. Jadi kalau kita baca tajuk sahaja memang orang marah lah.
malas beribadah kepada Allah, kita patut nak suruh orang rajin. Saya ingat lagi di Masjid Abdullah Fahim, cantik dekat Penang, sahabat-sahabat dipanggil ceramah jauh sebelum musim Covid dulu. Tajuk apa entah saya tak ingat saya bagi tu, tapi ada seorang lepas kuliah ni dia angkat tangan, "Ustazah, saya nak tanya satu soalan, macam mana cara nak buang malas?" Lama aku nak jawab apa ni? Kan kadang-kadang kita, macam mana cara nak buang malas? Saya kata tak ada ubat, suplemen, carilah kat farmasi, jumpalah doktor yang paling boleh buang penyakit malas ni, kecuali sila rajinkan diri. Kan dia kata, "Oh, aku tahulah tu rajin." Tapi macam mana nak rajinkan diri? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sikap. Masya Allah. Sikap ni kita tak tahu nak ubah macam mana dah. Macam mana Ustazah nak ubah diri? Allah takkan ubah sesuatu kaum tanpa kita mengubah diri kita sendiri. So sahabat-sahabat, letaklah macam-macam mana pun. Orang yang merokok contoh kan, berapa banyak jantung terbakar kat luar tu. Sedap dia beli kan. "Bang, gambar apa ni?" "Gambar jantung." "Jantung apa bang?" "Terbakar." "Kalau ni jantung abang?" "Tak, ni jantung orang lain. Jantung abang okey lagi." Sikap sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita nak buang macam mana lagi, letaklah macam mana besar pun kat situ, tetap kalau kita malas beribadah kepada Allah, kita akan jadi orang munafik. Konsep malas beribadah mencakupi apabila seseorang malas mengerjakan solat. Kan? Kenapalah berat sangat nak solat ni? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, "Illal khashiin", kepada orang-orang yang khusyuk, orang yang tunduk hatinya. Kena solatlah. Sebab satu-satunya cara untuk say thank you dengan Allah atas segala nikmat yang Allah dah bagi. Apa nikmat Ustazah? Rumah saya menyewa lagi sampai sekarang, dah 3 bulan tak mampu nak bayar. Dia orang macam tu. Nikmat apa yang saya dapat Ustazah? Kurang-kurang cuba engkau sakit, tak boleh kencing, minta maaf sebut. Kita cakap dengan doktor, "Saya rasa nak kencing ni doktor," tapi tak boleh. Doktor boleh cakap, "Kencing je." Takkanlah selama ni kau tak boleh nak kencing. Kan? Ada Swiss ke? Tak ada. Doktor salurkan, ada plastik pula yang tadah. Maknanya kita tak boleh buat sikit perkara, termasuk mengangkat kelopak mata kita. Tak mampu sahabat. Semua tu Allah. Allah yang bagi. Jadi kita nak syukur dengan cara macam mana? Tunduk kepada Allah melalui solat. Segan untuk menempatkan diri di saf pertama. Itu sebab saya kata antara ciri orang munafik juga adalah bila dipanggil berada di saf pertama, seganlah Ustazah, segan yang salah ni. Kan? Orang duduk depan kata, "Nasib baik Ustazah panggil tadi, aku duduk depan." Kan? Ini dalam solat sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu isi saf hadapan. Sebab antaranya juga adalah orang yang segan berada di saf pertama, enggan mencari ilmu pengetahuan. Al-Madaniyah nak buat camp smart solat untuk orang dewasa. Inilah HJK Masjid Madaniyah tak betul. Ustaz solat. Macam dah kita tak solat. Memanglah solat, tapi banyak lagi yang perlu diperbaiki contoh. Tapi bila kita war-warkan ada camp smart solat untuk orang dewasa. Ingat kita budak-budak tu. Saya sentap juga sahabat bila kita bagi program macam tu kan. Ustazah, kita ni bukan budak kecil nak buat camp smart solat. Sekali kita buat 40 orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 8 orang je yang baca betul. Iftitah, baru iftitah. Ramainya yang wa ma ana minal muslimin, confident dengan tarannum sekali dia bacanya. Wa ana minal musyrikin. Ulang lagi ji. Wa ana minal musyrikin. Ulang lagi ji. Wa ana minal musyrikin. Balik kampung nanti saya tanya mak mentua kan, ipar duai. Baca macam tu jugalah Ustazah. Wa ana minal musyrikin. Sian malaikat pening kepala malaikat. Pasal apa sahabat? Wa ma ana minal muslimin, dan aku bukan orang Islam. Wa ana minal musyrikin, aku orang musyrik. Ya Allah Ustazah. Saya rasa cuba rekod bacaan kita sendiri. Kadang kita tak sedar sebab daripada kecil kita hafal. Ni handphone canggih-canggih buat apa? Tekan voice recorder. Dan Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Aku punya pun wa ana minal musyrikin juga ni. Dengar balik. Masya Allah, ramai sahabat-sahabat. Bila saya bagi tips macam, ya Allah Ustazah betul. Kan berapa ramai yang bila kita tegur tu sahabat, wa ma Yahya, wa ma mati. Pak Cik Yahya mana pula ni Cik? Bukan wa ma Yahya, wa mahyaya. Kan sebab tu kita kena cuba rekod suara kita diam-diam. Jangan depan cucu, nanti cucu gelap. Kan belakang cucu lah kita buat. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Enggan mencari ilmu pengetahuan sebab dia rasa dah dari kecil dah belajar. Buat apa nak belajar lagi? Dan berat melangkah untuk menghadiri majlis kebajikan. Asal benda-benda yang baik. Alah, Ustazah tu nak datang tajuk apa? Tajuk bersyukur. Alah, bab syukur ni tak payah belajar. Kita syukur dah lah. Sombong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya sebenarnya kita malas berat untuk melangkah kepada menghadiri majlis kebajikan.
Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik sama-sama mengerjakan solat bersama baginda, tetapi mereka malas dan tidak menampakkan kesungguhan. Apa kata Allah dalam An-Nisa 142? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allahu Akbar. Betul sangat dah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, sedang Allah menipu mereka. Maksud membalas tipuan mereka. Sahabat-sahabat, kita nak tipu Allah, kau sendiri akan dapat balik hasil daripada tipuan engkau tu. Begitu maksud. Apabila mereka berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas. Itu kalau kita nampak cucu kita syoknya ustazah hantar sekolah tadika Islam tu sebab 4 tahun dah hafal semua bacaan solat. Sukalah saya ustazah, alhamdulillah. Tapi dia sembahyang berdiri kaki sebelah. Kita lalu dekat belakang, jentik je belakang lutut dia sahabat. Nangis dia kan. Percayalah sampai ketua dia ingat, dulu nenek aku garang, aku sembahyang sebelah kaki, dia jentik belakang kaki. Kan sahabat-sahabat? Sebab kita tak boleh malas-malas tengah sembahyang, kena berdiri tegak. Kalau duduk depan agung sambil garuk-garuk kepala berdiri sebelah kaki, memang kena reject lah kita. Cerita benda yang logik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab itu umur dia kita bagi dalil apa pun dia tak boleh terima lagi. Tapi dengan atuk dia bacakan ayat ni. Kan kalau watuk dia jentik belakang kaki, ceraikan kau talak 3 jenuh lah kita sahabat-sahabat. Bacakan ayat ni. Apabila mereka berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas serta riak terhadap manusia dan mereka tiada mengingati Allah, melainkan hanya sedikit, illa qalila. Kenapa nak sembahyang? Orang semua dah tua-tua pergi sembahyang, dah pencen ni, takkanlah tak nak sembahyang. Maka sembahyangnya masih lagi macam zaman dulu, bacaannya tak diperbetulkan, rukun qauli, fi'li, qalbi tak diperbetulkan. So kita kena sentiasa perbetulkan supaya kita tak termasuk di kalangan kusala, orang yang malas dalam mendirikan solat. Asal sembahyang sudah. Tu sampai ketua tak dapat khusyuk solat tu, maka kita kena perbaiki solat kita. Orang munafik jika datang ke masjid, dia akan memilih saf yang paling akhir. Aduh, terasa sungguh ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang munafik datang ke masjid, dia akan memilih saf yang paling akhir. Bahaya juga nak baca kitab ni. Sekejap malam kita pergi sembahyang maghrib kat rumah, munafik main depan. Habis putuslah hubungan silaturahim kita kan. Dia ni ustazah sejak belajar kitab ni semua orang dia jadi munafik. Kan? Yang depan-depan ni je beriman, belakang semua dia panggilnya munafik. Bukan maksud ustazah Zai macam tu. Sendiri kita ingat di hati. Siapa aku malas sangat nak duduk soft depan, padahal orang dah panggil dah ni. Kan aku tak nak tergolong di kalangan orang munafik tu. Ustazah Zai bolehlah cakap macam tu. Hati saya Allah yang tahu. Contoh sahabat, lawan lagi tu. Kan hati saya Allah yang tahu sama ada saya munafik atau tidak. Saya duduk belakang ni ustazah sebab saya duduk atas kerusi. Takkan saya nak duduk depan sekali. Okey, faham. Makna akak duduk belakang, JK Masjid suruh duduk belakang, siapa yang duduk atas kerusi, itu bukanlah orang munafik. Betul lah Allah yang tahu isi hati tu. Akak duduk belakang pasal apa? Cuba jujur. Pasal ada kipas ustazah, depan tak ada kipas. Itu pun lain macam juga sahabat-sahabat. Jadi maknanya kita yang kenal diri kita. Duduk soft yang paling akhir sehingga tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam. Zaman dulu duduk belakang tak dengarlah imam baca sebab mikrofonnya tak ada. Jadi maksud Allah tahu apa tujuan kita duduk belakang tadi. Ada orang ustazah masjid ni tak ada tirai sebab tu saya tak nak duduk depan. Saya kalau orang depan ni toleh belakang ternampak hidung mancung saja ni lupa bini terus ustazah. Okey faham. Akak duduk belakang. Akak duduk belakang. Orang macam ni duduk belakang. Jangan duduk depan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah sebab niat dia tu. Jadi jangan mudah-mudah kita mengaji ni asal nampak orang duduk soft belakang munafik. Jangan. Kan semua orang cari Ustazah Zai terus potong tauliah terus kan. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah sehingga tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam dalam solat dan tidak menghayati pengajarannya. Masya Allah. Kalau kita baca tidak menghayati pengajarannya, tak kira soft depan, tengah, belakang, meremang bulu roma ni sahabat.
Sebenarnya semua munafik sebab kita tak cuba nak faham apa yang Allah sebut dalam Quran melalui bacaan imam. Faham ya? Sebab tu bila kita makin mengaji, makin terasa jahilnya diri. Bukan mudah-mudah nak tuduh orang tu munafik, orang ni munafik. Ustazah, hari tu kita belajar duduk soft belakang tu munafik kan Kak? Kita tak tahu niat dia apa. Kan Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Akhirnya balik kepada niat. Tapi orang yang mengaji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk menghindar diri daripada fitnah, okay, maka dia tak naklah biarkan soft depan ni kosong. Biar aku yang mendahului duduk ke depan. Jadi hidup ni harmoni bila kita faham. Yang jadi tak harmoni sebab kita tak faham. Terutamanya kita macam-macam pandangan. Faham Kalau dalam bab soft solat orang perempuan ni sampai sekarang masih lagi gaduh. Ustazah, saya tengok kat YouTube yang duduk depan bukan orang perempuan dewasa kan, sepatutnya kanak-kanak kecil. Barulah orang perempuan dewasa. Betul Kak? Tapi kita kat sini semua budak-budak kena duduk belakang. Macam mana? Kan perbahasan dia panjang tu Kak. Kita sekarang ni ada tirai. Tirai kita tak menghalang orang depan ni, imam ni baca, kita tetap dengar. Bahkan bayang-bayang tu kita nampak depa rokok, depa sujud, kita nampak. Dia bayangkan kalau kita letak budak-budak kat depan, dia main podok-podok handbag, kita semua dia tonggang, dalam tu ada apa Kak dalam beg tu? Hati-hati. Kan kita sembahyang pun tak khusyuk. Alamak, dia keluarkan semua dalam tu ada aku punya dot-dot-dot tu. Kita jadi tak khusyuk nanti. Jadi biarlah dia duduk belakang. Syaratnya sahabat-sahabat, insya-Allah keselamatannya terjamin. Tak ada siapa nak kidnap dia kat belakang. Contoh kan. Jadi perbahasannya luas. Tak perlu kita, masjid ni tak patuh syariat. Masjid ni sebelum Masjid Al-Madaniyah contoh nak buat undang-undang begitu begini, dia dah rujuk dulu dah. Kalau ada laporan jaiz, contohnya kan sahabat akan hantar orang-orang, oh ni tak boleh ni. Sebab fatwa mengatakan demikian. Bukan suka-suka, tapi kita kebanyakannya belum diputus oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, kita nak jadi mufti dulu. Ni masalah. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, teruslah mengaji isi kitab ni. Sebab percayalah, suara hati Ustazah Zai kata, bila kita khatam kitab ni bahkan bukan sekali, berkali-kali, kita akan kenal diri kita. Munafikkah aku? Jadi indah. Kita takkan sempat kata orang tu munafik, orang ni munafik. Sebab ciri munafik dalam diri kita ni banyak lagi yang kita belum delete. Faham ya? Mudah-mudahan Allah redha pada kita. Allah ampun dosa-dosa kita. Makin semangat saya bila dah mengaji berkitab ni. Untuk next pula bab yang kedua. Tak tahulah bila. Tunggu saja Kak Syam umumkan. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.